Oh Terengganu, kita bersaudara. Oh Terengganu, satukan jiwamu. Selamanya sang penyukun dalam, selagi kita bernyawa. Oh Terengganu, kau kebanggaanku. Oh Terengganu, kita bersaudara. Oh Terengganu, satukan jiwamu. Selamanya sang penyukun dalam, selagi kita bernyawa. Oh Terengganu, kau kebanggaanku. Azmi Nasaruddin sudah pun bersedia untuk memulakan. Jadi sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang pertama lawanan separuh akhir Piala Malaysia 2023 di antara Terengganu dan juga KL City. Secara langsung kami bawakan dari Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak untuk aksi separuh kedua ini. Dan seperti biasa, saya ditemani oleh bekas pemain bola sepak kebangsaan saudara Rudy Ramli akan bersama-sama dengan kita untuk aksi di Gong Badak pada malam ini. Jadi Rudy, nampaknya asakan awal dilakukan oleh KL City. Mereka inginkan jaringan penyamaan dengan kadar segera, Rudy. Ya, memang Syafiq, kita tengok bagaimana pemain-pemain Kuala Lumpur City cuba untuk menekan khususnya di bahagian pertahanan pasukan Terengganu. Kita lihat bagaimana mereka tidak memberikan lebih banyak ruang kerana kita tahu mereka ketinggalan satu gol di belakang. Sudah semestinya mereka cuba untuk mengejar untuk mendapatkan jaringan awal khususnya di separuh masa pertama ini. Minit-minit awal permainan kita dapat lihat asakan cuba dilakukan oleh KL City, Mohamed Morales, dan ketika ini membuka ke sebelah kiri hantaran yang cuba dilakukan. Bahaya untuk Terengganu. Satu tampanan ke belakang yang dilakukan oleh Syahrul Nizam, hampir-hampir memerangkap Suhaimi Husin, penjaga gol Terengganu, untuk menghadiahkan sepakan penjuru pertama buat KL City. Ya, satu antaran yang cuba dilakukan oleh Declan yang melihat Mohamed Morales ataupun Paulo Jose tidak dikawal, tetapi tampanan ataupun clearance yang cuba dilakukan oleh Syahrul Nizam tadi mujur tidak terus ke arah gawang gol. Sepakan penjuru pertama untuk KL City dari Paulo Jose, tanduk oleh Liridon. Ini Ivan Mahmud, gerakan yang baik, terus dapatkan rakan di situ. Antaran pula tidak menjadi dari Engku Nur Syakir. Antaran ke dalam untuk Terengganu. Liridon. Cuba lepas dari Nur Hakim Hassan. Nur Syakir. Watak utama juga untuk Terengganu dalam saingan Piala Malaysia ini. Sudah pun meledak satu gol. Ini Azam Azmi Murad. Antaran ke dalam mencari Ivan Mahmud. Ada asakan dilakukan Liridon. Peluang untuk Liridon, mencipta untuk Engku Nur Syakir. Menjadi tampan oleh pertahanan KL City. Masih lagi dalam kawalan Terengganu. Azam Azmi bersorangan ketika ini. Cuba mendapatkan bantuan. Ada sentuhan untuk sepakan penjuru buat Terengganu. Ya, satu gerakan yang betul baik menerusi pemain di sini nombor 6 ini, Azam Azmi. Kita tahu dengan keupayaan yang ada pada diri beliau dan cuba membantu di bahagian sebelah kanan. Lihat bagaimana pertemuan beliau dan juga Paulo Jose seperti tadi memberikan sepakan penjuru yang pertama untuk pasukan Terengganu. Liridon akan mengambil sepakan ini. 4-5 pemain Terengganu sudah pun menanti dalam kawasan penalti KL City. Antaran dari Liridon ditumpuk oleh Kevin Ray Mendoza. Sonny Nordeh mencari ruang untuk melakukan kawalan. Terus melakukan hantaran yang agak liar dari Sonny Nordeh. Ya, satu hantaran yang kurang baik yang cuba dilakukan oleh Sonny Nordeh. Kita tahu beliau mempunyai keupayaan yang baik untuk menghantar, tetapi di sini kita lihat bagaimana Kevin Ray Mendoza sudah pun bersedia untuk keluar untuk menumbuk bola
Sambil kita lihat bagaimana hantaran yang kurang baik yang dilakukan oleh Sony Nordeh. Nizam diberikan tekanan oleh Rami Morales. Suhaimi Husin dilihatkan pada aksi menentang Sri Pahang, memberikan ruang kepada Rahadi Azli. Ivan Mahmud untuk Azam Azmi, kembali kepada Ivan Mahmud. Yang kalau sentiasa mengekori kedudukan Ivan Mahmud. Baidillah dan juga Syahrul Nizam bergandingan di bahagian tengah. Zakaria di sebelah kiri. Dari Alif dia cuba mendapatkan Ivan Mahmud. Habib Harun di tengah. Belum kita nampak lihat aksi dari Habib Harun, Kapten Terengganu ini. Ini sentuhan dari Habib. Rampas oleh Paulo Zozwe. Ridon cari Sony Nordeh. Nur Syakir ketika ini cuba melepasi 3 pemain KL City. Dibantu Alif Zakaria. Ya, pada ketika ini kita tengok bagaimana Terengganu lebih gemar melakukan hantaran mengisi passing lane yang begitu baik. Banyak ruang-ruang yang lebih baik di bahagian tengah. Mereka cuba bergerak mengisi di bahagian tengah, baru selepas itu barulah mereka cuba menghantar bola di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kita mengharapkan midfield pasukan Kuala Lumpur dapat cepat untuk menutup ruang, tidak memberikan lebih banyak option kepada pemain-pemain Terengganu melakukan hantaran. 5 minit pertama masih lagi agak simbang untuk kedua-dua pasukan Terengganu dan juga KL City. Akram Mainan membuka untuk Declan. 1-2 yang menjadi Declan. Namun tolakannya sedikit perlahan. Cuba dikawal oleh Rami Morales. Peluang untuk Rami Morales. Namun Liridon lakukan tugas dengan cukup baik. Ya, gerakan yang begitu baik mengurusi Declan. Beliau memain 1-2 sebentar tadi, tetapi ketika bola itu dimainkan kepada Rami Morales, Morales tidak melihat, Hakimi tidak dikawal. Antara dari Declan cuma mendapatkan Sean Janelli. Ini Nordeh serangan balas untuk Terengganu. Ivan Mahmud terus membuka di sebelah sana, mendapatkan Nur Syakir. Ali Zakaria sudah naik ke atas. Nur Hakim Hassan, tak banyak aksi dari Nur Hakim dalam 5 minit yang pertama. Nizam untuk Ubaidillah. Azam Azmi untuk Liridon, terlalu kuat. Zidam dan juga Malazizi. Carlo. Akram Mainan. Sean Janelli. KL cuba mengawal permainan ketika ini dengan hantaran pendek. Ya, saya rasa mungkin tidak banyak pergerakan di bahagian serangan. Itulah yang menyukarkan pemain-pemain pasukan Kuala Lumpur untuk menghantar bola ke hadapan. Kita melihat bagaimana mereka cuba untuk menggerakkan bola di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Tidak banyak kelibat-kelibat pemain-pemain yang cuba bergerak ke hadapan untuk mendapatkan bola. Itulah yang perlu diperbaiki oleh jentera serangan pasukan Kuala Lumpur seandainya anda ingin mendapatkan bola di bahagian serangan. Ruang Sean Janelli. Tampanan pertamanya tidak begitu kemas. Kini Habib Harun. Isam. Alif. Si ke
perlawanan akhir yang cukup penting buat kedudukan pasukan, terutamanya bagi Terengganu. Mereka kandas diberikan separuh akhir dalam aksi sayang Piala FA kepada KL City. Ini peluang yang terbaik untuk mereka, mungkin boleh kita katakan, membalas dendam akan kekalahan dalam penentuan sepakan penalti ketika itu. Namun fokus 90 minit itu cukup penting. Tak boleh melakukan sebarang kesilapan untuk membuka ruang kepada lawan dapatkan jaringan. Sony Norde cari ruang untuk melakukan antara dari Sony Norde. Ivan Mahmud pada ruang yang dimiliki Liridon, cuba dari Liridon, cuba untuk cari di sebelah kanan gawang KL City, namun sedikit tersasar rembatan dari Liridon Krasniki. Ya, ini adalah percubaan yang pertama yang dilakukan oleh Terengganu melalui Liridon. Dilihat walaupun tidak diberikan tekanan yang lebih dekat ke atas Liridon, tapi teknik ataupun rembatan yang cuba dilakukan oleh beliau jauh tersasar daripada pintu gol Kuala Lumpur City. Zozwe untuk Akram Mahinan. Kena baik dari Akram. Cari rakan untuk melakukan tolakan. Dibantu di situ oleh Sean Janelli. Kamal Azizi. Minit pertama masih lagi 0-0. Namun corak permainan yang benar dipamerkan oleh kedua pasukan. Kalang-kalang yang kemas kini Ramai Morales. Gerakan untuk melakukan tolakan. Akram. Marco Zidem. Kembali kepada Ramai Morales. Ya, daripada ketika ini kita lihat begitu kompaknya pemain Terengganu bahagian tengah, sehingga kita boleh menyaksikan Ramai Morales cuba turun ke bawah untuk mendapatkan bola, kerana beliau jarang untuk mendapatkan bola. Dari Akram pula sedikit kuat untuk Ramai Morales. Akram bergandingan bersama dengan Sebastian Avanzini bahagian tengah, bahagian midfield untuk KL City. Nizam untuk Gunur Syakir. Habib. Sama Azmi. Sudah pun keluar. Sudah pun keluar dari Declan dan juga Sean Janelli. Ya, satu tampanan yang kurang baik yang cuba dilakukan oleh Nur Hakim sebentar tadi, yang memaksa kita lihat bagaimana ada sedikit persefahaman antara Sarjanali dan juga pembantu pengadil, kerana beliau mendakwa lontaran ke dalam yang perlu dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Kuala Lumpur. Tekanan yang diberikan oleh pemain KL City kepada barisan pertahanan Terengganu. Carlo. Kesilapan ini, peluang untuk Ivan Mahmud dan juga Sony Norde. Peluang untuk Sony Norde. Satu aksi yang cukup baik daripada Kevin Ray Mendoza menyelamatkan gawang KL City dari dibolosi. Kesilapan pertahanan hampir-hampir dihukum. Ya, di sini kita lihat bagaimana kesilapan yang dilakukan oleh Kamal Azizi untuk menghantar bola kepada Marco, dan kita lihat bagaimana satu pressing yang cuba dilakukan oleh Sony Norde, tetapi kredit perlu diberikan kepada Kevin Ray Mendoza sebentar tadi. Beliau menggunakan kaki beliau untuk menahan ataupun menampan
placing yang cuba dilakukan oleh Sonny Nordin sebentar tadi. Seharusnya jaringan itu mujur terkena kaki Kevin Ray Mendoza. Satu lagi peluang. Jadi dikeluarkan oleh Giancarlo. Jadi terlepas peluang Terengganu untuk mendahului di separuh masa yang pertama ini. Namun Kamal Azizi perlu lebih berhati-hati, mengelak daripada terus melakukan kesilapan yang akan membuka ruang kepada Terengganu dapatkan peluang mencipta jaringan di separuh masa pertama ini. Ya, kesilapan begitulah yang tidak perlu dilakukan oleh mana-mana pemain kerana anda memberikan lebih mudah untuk pemain lawan untuk menjadikan gol. Tapi mujur placing yang cuba dilakukan oleh Sonny Nordin sebentar tadi. Kita lihat beliau ingin meletakkan bola di bahagian far post, tetapi beliau memilih meletakkan bola di bahagian near post. Tapi kita lihat juga bagaimana kebijaksanaan yang ada pada Kevin Ray Mendoza. Beliau begitu cekap untuk menggunakan kaki beliau menampan placing yang cuba dilakukan oleh Sonny Nordin. Sonny Nordin sekali lagi tolakan yang cuba untuk mendapatkan Engku Nur Syakir. Terang ke dalam untuk Terengganu. Ivan Mahmud. Jaya lepas dari Ivan Mahmud, namun sudah pun keluar dari permainan, kawasan permainan. Kawalan dari Ivan Mahmud. Dan di sini kita lihat bagaimana kawalan yang kurang baik yang cuba dilakukan, walaupun hantaran yang cuba dilakukan oleh Arif Zakaria ke atas Ivan Mahmud sebentar tadi, bola pun sudah pun terkeluar. Minit yang pertama, Terengganu memiliki peluang melalui Sonny Nordin dinafikan oleh Kevin Ray Mendoza. Habib Harun untuk Alif Zakaria. Baik mencari Sonny Nordin. Berhadapan dengan Marcos Zidem. Lagi Sonny Nordin terangkan ke tengah, meninggalkan untuk Habib. Cubaan dari Habib diselamatkan sekali lagi oleh Kevin Ray Mendoza. Percubaan dari luar kawasan penalti oleh Habib Harun yang hampir-hampir memerangkap KL City. Mujur berjaya ditepis keluar oleh Kevin Ray Mendoza. Ya, satu rebatan melalui outside foot yang cuba dilakukan oleh Habib Harun sebentar tadi. Kita lihat bagaimana Kevin Ray Mendoza sudah pun bersedia untuk menepis rebatan yang dilakukan oleh Habib Harun, walaupun diberikan tekanan oleh pemain Kuala Lumpur City. Sepakan penjuru dari Liridon Krasniki. Bagau sudah pun keluar dari lepasi garisan. Bahkan dari Liridon yang tak menjadi. Lihat pembantu pengadil sudah pun melihat sepakan yang dilakukan oleh Liridon sebentar tadi, sudah pun keluar garisan. Itu adalah peluang untuk pasukan Terengganu, tapi mungkin teknik sepakan yang kurang baik dilakukan oleh Liridon. Ini peluang untuk KL City melakukan serangan balas. Namun tak begitu menjadi soalan yang dilakukan oleh Hakim Yazim. Dia diberikan asakan. Di sepakan penjuru untuk KL City, Paulo Zozui akan mengambil sepakan ini. Carlo dan juga Marcos Zidem sudah pun naik ke atas. Dari Paulo Zozui ditumpuk oleh Suhaimi. Terus cari Nur Hakim Hassan. Nur Hakim hampir untuk melepasi Declan. Alif Zakaria untuk Sonny Nordin. Liridon balik kepada Sonny Nordin. Peluang untuk Terengganu ketika ini. Sonny Nordin mencari ruang untuk melakukan tolakan. Nur Hakim melakukan onside. Hantaran dari Nur Hakim sedikit rendah, mudah untuk dikeluarkan. Hantaran ke dalam untuk Terengganu.
Lagi Sony Nordin untuk Nur Hakim. Ivan Mahmud, turning cuba dilakukannya. Tak berjaya lepas kawalan yang dilakukan. Inilah tolak ke belakang untuk Suhaimi. Ridon. Ya, tidak banyak yang cuba dilakukan oleh pemain Kuala Lumpur. Mereka ketika ini hanya banyak bertahan sahaja, dan itulah yang memberikan kelebihan kepada pemain-pemain Terengganu untuk betul-betul kehantaran. Walaupun kita lihat bagaimana ada 2 percubaan yang dilakukan oleh pasukan Terengganu. Jadi kita mengharapkan midfield dan juga pertahanan pasukan Kuala Lumpur City dapat mengawal dengan begitu baik, kerana tempo pada ketika ini dalam tempo yang begitu baik yang cuba dilakukan oleh pasukan Terengganu. Itu lagi kesilapan, salah faham dari antara Ivan Mahmud dan juga Sony Nordin untuk lontaran ke dalam kepada KL City. Dari Habib. Diberikan asakan oleh Romel Morales. Lalu tinggi bola hantaran dari Habib pada Azam Azmi. Ini Akram Mainan. Giancarlo. Itu lagi hantaran tepat. Dapatkan Romel Morales. Morales. Azizi. John Ali. Pernah stand Avanzini sebenarnya. Sedikit kawalan yang cuba dilakukan oleh KL City. Hantaran rendah yang tepat. Ini peluang untuk mereka melakukan sesuatu. Satu hantaran mencari Paulus Oswe, dipintas oleh Azam Azmi. Terlepas pula Akram Mainan. Nur Hakim Hassan ketika ini peluang untuk Terengganu. Ivan Mahmud sudah pun bersedia. Begitu juga dengan Engku Nur Syakir. Peluang untuk Engku Nur Syakir. Percubaan dari Engku Nur Syakir sedikit lemah. Berjaya diselamatkan oleh Kevin Ray Mendoza. Buat kali yang ketiga, 3 percubaan tepat dari Terengganu diselamatkan oleh Kevin Ray Mendoza. Ya, satu gerakan yang betul baik yang dilakukan oleh pasukan Terengganu. Kita lihat bagaimana Nur Hakim cuba melebarkan kepada Ivan Mahmud. Ivan Mahmud beliau melihat larian yang cuba dilakukan oleh Engku Syahrir. Dan di sini kita lihat bagaimana satu hantaran. Saya rasa beliau melihat Hakim tidak dikawal. Mungkin teknik ataupun hantaran yang kurang cermat yang cuba dilakukan oleh beliau, yang memudahkan Kevin Ray Mendoza mendekat kemas. Hantaran yang cuba dilakukan. 3 peluang terbaik Terengganu dalam 22 minit yang pertama ini. Tiga-tiganya dinafikan oleh Kevin Ray Mendoza. Dengan KL City belum lagi menguji sepenuhnya Suhaimi Husin. Belum ada percubaan tepat dilakukan oleh KL City dalam 22 minit yang pertama. Terengganu mengasak lagi Habib Harun. Iridon untuk Sony Nordin. Cari rakan. Percubaan terus dari Sony Nordin. Pilihan yang dilakukan adalah percubaan dari jarak yang begitu jauh, Rudi. Ya, memang satu percubaan yang begitu jauh. Mungkin 30 meter saya rasa percubaan yang beliau lakukan tadi. Walaupun ini adalah percubaan yang kedua yang dilakukan oleh Sony Nordin.
mungkin tidak ada pemain-pemain yang cuba melakukan gerakan dan beliau memilih untuk melakukan rembatan walaupun teknik rembatan beliau tidaklah begitu baik. Roncanelli, Kimi, antarannya tererakan di kedudukan itu. Atas oleh Nur Hakim. Masmi untuk Syahrul Nizam. Alif, Ridon. Alif tolakan yang dipinta oleh Paulo Zozue. Peluang untuk Paulo Zozue. Namun sepakan agak tersasar dari Paulo Zozue. Ya, satu gerakan yang baik. Kita lihat bagaimana permainan 1-2 antara Paulo Jose dan juga Romel. Tapi Paulo Jose memilih untuk melakukan rembatan terus. Walaupun ada ruang di hadapan beliau, beliau boleh melakukan satu lagi sentuhan di hadapan, tetapi beliau memilih untuk melakukan rembatan melalui kaki kiri beliau. Peluang untuk Terengganu. Sony Norde mencari ruang untuk melakukan percubaan. Masih lagi Sony Norde. Namun dihalang oleh Giancarlo. Kembali peluang untuk KL City. Tidak banyak whistle ditiup oleh Nazmi Nasaruddin dalam 25 minit yang pertama ini. Menarik sebenarnya. Nur Hakim Hassan, tolakan untuk Azam Basmi. Masih lagi dalam permainan. Nur Hakim dikeluarkan oleh Marcus Zidem. Baik dari Syahrul Nizam, terus melakukan tendangan. Liridon, percubaan dari Liridon. No! Tersasar di sebelah kiri gawang KL City. Dia cuba untuk memerangkap Kevin Ray Mendoza yang sudah pun sedikit ke hadapan. Namun sepakannya sedikit tersasar. Ya, di sini kita lihat bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Syahrul Nizam. Selepas itu bola yang berada di kaki Liridon. Dia ingin melakukan satu pressing di sebelah kiri pintu gol. Kita lihat bagaimana sedikit saja tersasar. Tapi di manakah pemain-pemain pertahanan Lumpur City tidak menutup rapat ketika sepakan yang dilakukan oleh Liridon. 26 minit permainan di separuh masa yang pertama ini. Tempo yang agak rancak dipamerkan oleh kedua-dua pasukan. Tuan rumah memiliki sekurang-kurangnya 4 peluang untuk mendapatkan jaringan yang pertama. Sementara KL City meskipun belum ada percubaan tepat, namun mereka setakat ini berjaya mengimbangi Terengganu dengan kawalan permainan hantaran-hantaran rendah yang dilakukan. Zoswe cari Declan. Ya, kita lihat bagaimana Declan daripada bawah cuba lari ke hadapan untuk mendapatkan bola. Dan saya rasa vision yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Paulo Jose. Bila melihat larian dilakukan oleh Declan, mungkin ada kawalan yang kurang baik yang cuba dilakukan oleh Nur Hakim sementara tadi memberikan antara ke dalam pada Kuala Lumpur. Jadi Paulo Jose, peluang untuk Romel Morales melakukan tadi percubaan, berjaya dihalang Akram. Ini peluang Vanzini. Sasa di sebelah kanan gawang Terengganu. Sepahan dari Sebastian Vanzini. Kita lihat bagaimana satu setback yang cuba dilakukan oleh Akram Mainang ke atas Sebastian Vanzini. Walaupun beliau tidak mempunyai step, tetapi beliau terus melakukan rembatan. Ini adalah percubaan yang kedua yang dilakukan oleh pasukan Kuala Lumpur walaupun jauh tersasar. Bila itu sesuatu yang dikatakan oleh Tomislav pada Nazmi Nasaruddin. Tommy perlu tenang untuk mengelak daripada dilainkan kad maran oleh Nazmi Nasaruddin. Nazmi juga tak banyak meniup wisil di separuh masa pertama ini, tidak mahu mengganggu kerancakan permainan. Baiklah. Main yang beraksi dalam saingan Piala MFL juga. Ubaidillah.
main di bawah 20 tahun. Terengganu usia 20 tahun. Ubadillah Habib Harun terus membuka kepada Sony Norde. Ridwan sudah ke depan. 1-2 yang baik. Sony Norde. Ini yang Nur Syakir. Cuba dari yang Nur Syakir dihalang. Masih lagi peluang. Ivan Mahmud mencari ruang untuk melakukan rembatan. Kembali kepada Nur Syakir. Azam Azmi datang membantu. Satu hantaran dari Azam Azmi. Dikeluarkan oleh pertahanan KL. Azam Azmi kali lagi datang. Kali ini sepakannya diselamatkan oleh Kevin Ray Mendoza. Ya, kita lihat bagaimana Azam Azmi cuba merampas bola daripada kaki Paulo Jose. Tapi kita lihat bagaimana volley yang cuba dilakukan oleh beliau. Sementara itu dari Sony Norde. Lihat sepakannya. Saya rasa kita mungkin melihat ada 3 atau 4 kali percubaan yang dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu di luar kotak penalti. Dan kali ini kita lihat bagaimana Senonon dia cuba untuk melakukan rebatan. Tapi tendangan yang beliau lakukan jauh tersasar. Akram Mainan akan mencari Rame Morales. Ridon Mujur macam dikawal oleh Habib. Untuk Alif Zakaria. Lalu jauh untuk dikejar. Karena diberikan oleh pemain Terengganu. Dan Norde. Untuk Liridon. Nur Syakir. Habib. Sony Norde. Nur Hakim. Salah faham Nur Hakim dan juga Ivan Mahmud. Giancarlo. Akram Mainan. Itu hantaran lambung. Cari Rame Morales. Kerasa dari Hakim Yazim ke atas Alif Zakaria. Apakah ada layangan dari Nazmi Nasruddin? Lihat bagaimana satu layanan kaki yang tinggi yang cuba dilakukan oleh Hakimi ke atas Alif Zakaria semata tadi. Dan Mujur pemain ini tidak dilayangkan kad kuning. Dua minit permainan masih lagi 0-0 dengan agregat 2-1 berpihak kepada Terengganu untuk aksi separuh kedua ini. Namun kelebihan satu jaringan bukanlah yang selesa sebenarnya. Ya, memang betul Syafiq. Memang belum selesa untuk pasukan Terengganu. Tapi kalau kita tengok dalam aksi separuh masa pertama ini, pasukan Terengganu lebih mendominasi di bahagian serangan. Banyak percubaan yang mereka lakukan, tetapi mungkin tidak ada tepat sahaja ke arah gol yang membolehkan mereka mendahului pasukan Kuala Lumpur. Kerana kita lihat pasukan Kuala Lumpur ketika ini begitu sukar untuk mereka melakukan gerakan ataupun melakukan rembatan terus ke arah ditugu pasukan Terengganu. Jauh cuba mendapatkan Romel Morales yang dikawal dengan cukup baik oleh Syarul Nizam. Habib
Nizam untuk Ivan Mahmud. Baidillah Habib untuk Liridon, terlalu kuat dari Habib. 23 minit permainan ini. Ketika ini pastinya ramai yang inginkan melihat aksi Nurilo untuk Tashinov, seorang lagi pemain midfield untuk Terengganu yang tidak dapat diturunkan kerana mengalami penggantungan satu perlawanan kerana mengutip 2 kad kuning. Main dari Uzbekistan. Nadi juga di bahagian tengah untuk Terengganu. Malazizi untuk Hakimi. Hakimi cuba melepasi pertahanan, namun hantarannya pula tidak menjadi. Ya, beliau memulakan dengan betul baik. Kita lihat bagaimana permainan 1-2 antara beliau dan juga Romel Morales sebentar tadi. Tetapi mungkin antara yang kurang baik yang dilakukan oleh Hakimi, walaupun diberikan tekanan oleh Alif Zakaria sebentar tadi. Kita lihat bagaimana beliau mendakwa ada tarikan yang cuba dilakukan oleh Alif Zakaria ke atas diri beliau. Habib untuk Ivan Mahmud. Das oleh Romel Morales. Romel. Ini akrab mainan. Balik pada Romel Morales mencari ruang ketika ini. Declan naik ke atas. Antara dari Declan. Paulo Zoswe. Tinggi melewati palang. Satu peluang yang cukup baik dimiliki oleh KL City bagi mereka menyamakan kedudukan agregat. Ya, satu hantaran ya, walaupun tidaklah hantaran ini tidaklah begitu kuat, tetapi kita lihat bagaimana Paulo Jose datang daripada belakang untuk menanduk bola ini. Tapi kita lihat bagaimana ada asakan juga yang cuba diberikan oleh Sarul Nizam ketika tandukan yang cuba dilepaskan oleh Paulo Jose sebentar tadi. Ruang yang cukup baik dimiliki oleh KL City. Dan keadaan ini menyaksikan mereka perlu memperkemaskan permainan. Terengganu juga tidak boleh selesa dengan kedudukan agregat ini. Paulo Zoswe terlalu kuat. Minit permainan 0-0. Menanti pemenang perlawanan ini untuk marah ke perlawanan akhir bertemu dengan JDT untuk perlawanan akhir. Kita akan menyaksikan perlawanan ulangan Piala FA 2023 ataupun perlawanan ulangan Piala FA 2022. Terengganu ataupun KL City, kedua-duanya masih lagi berpeluang ketika ini. Meskipun setakat ini kedudukan masih lagi agregat dipegang oleh Terengganu. Pakai penjuru untuk KL City. Dia akan diambil oleh Paulo Zoswe. Maka penjuru yang ketiga dari Paulo Zoswe. Ada cubaan yang dilakukan oleh Sean Janelli, tidak tepat ke sasaran. Ya, satu hantaran yang cuba kita lihat bagaimana Janelli dan juga Habib Harun cuba untuk dapatkan bola itu, tetapi Janelli terlebih dahulu dapat tinggi untuk melakukan tandukan, tapi sayangnya tandukan yang beliau lakukan jauh tersasar.
60% penguasaan untuk Terengganu banding 40% bagi KL City. 8 minit permainan. Dekat 0-0 untuk separuh masa yang pertama ini. Memberikan deparan di separuh masa kedua nanti. Kedudukan ini kekal. Marco Zidem. Terakan yang cuba mendapatkan Romain Morales. Dia dipinta Habib Harun. Jaya melepasi Paulo Zozwe. Azam Azmi. Diberikan tekanan oleh Sean Janelli. Antaranya tidak begitu menjadi dari Ubaidillah. Ya, satu antara yang kurang baik yang cuba dilakukan oleh Ubaidillah. Beliau beraksi dengan betul baik bergandingan dengan Syarul Nizam, tapi hantaran yang kurang cermat walaupun beliau melihat Nordin tidak dikawal di sebelah sana. Menuju 5 minit terakhir di separuh masa pertama. Masih lagi 0-0 Terengganu dan juga KL City. Akannya tak menjadi dilakukan oleh Sean Janelli. Ke dalam Azam Azmi untuk Habib Harun. Habib Nisam terus mencari Sonny Norde. Alif Zakaria. Lagi untuk Sonny Norde mencari Ivan Mahmud. Terus melakukan hantaran, cari rakan di bahagian far post. Clearance dari Declan. Masih dalam permainan. Habib kembali dikawal oleh Terengganu. Syarul Nizam. Lihat kedudukan Sonny Norde. Syarul Nizam untuk Ubaidillah. Ke sebelah kiri. Sonny Norde. Berjaya lepas dari Sonny Norde. Habib membuka kepada Azam Azmi. Tak banyak ruang ketika ini. Semuanya sudah ditutup oleh pemain KL City. Peluang untuk Nur Hakim Hassan mencari kedudukan Ivan Mahmud. Percuma dari Ivan Mahmud. Satu pusingan turning yang cukup menarik untuk dia meledak jaringan pertama, memberikan kelebihan kepada Terengganu. 1-0 ketika ini, 3-1 secara agregatnya. Kesilapan pertahanan dari KL City dimanfaatkan oleh Nur Hakim untuk umpanan yang cukup baik kepada Ivan Mahmud. Jadi Ivan Mahmud memastikan jaringan pertama Terengganu dan juga jaringan ketujuh pribadinya musim ini dalam saingan Piala Malaysia. Pemain tumpuan dari Terengganu ini. Di sini kita lihat bagaimana tampanan yang cuba dilakukan oleh Sean Janelli. Rasa mana yang dilakukan oleh Nur Hakim. Beliau melihat Ivan Mahmud tidak dikawal, tapi bijak yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud. Beliau melakukan turning dan terus melepaskan rebatan musuh kaki kiri beliau. Itu menyukarkan Kevin Ray Mendoza untuk menepis ataupun melakukan sesuatu. Saya rasa satu jaringan yang betul baik. Kita lihat bagaimana satu turning dan terus meledak menuju kaki kiri beliau. 1-0 kedudukan ketika ini. Ivan Mahmud membuktikan kejagoannya di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin dengan jaringan pembukaan di minit ke-42. Namun Tommy Slav inginkan anak buahnya terus kekal fokus. Jadi kedudukan sudah pun berubah di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Terengganu mendahului 1-0 bersih jaringan Ivan Mahmud pada minit ke-42. Untuk agregat ketika ini 3-1 kelebihan kepada Terengganu. Bergemuruh, bergempita Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin.
Saksikan jaringan pertama dari Ivan Mahmud. Dalam sukar ketiga ini untuk KL City, mereka perlu mendapatkan 2 jaringan untuk menyamakan kedudukan secara agregat. Paulo Josue, Giannelli untuk Avanzini. Bola dari Paulo Josue. Dari Giannelli, Akram Mainan. Lambungan dari Akram. Pun ada sedikit insiden yang dialami oleh pemain KL City. Pelanggaran yang berlaku di minit-minit akhir separuh masa yang pertama ini. Ya, kita lihat bagaimana larian yang cuba dilakukan oleh Hakimi. Akram Mainan melihat larian yang cuba dilakukan, tetapi hantaran itu tidaklah begitu baik. Terus ke dakapan Suhaimi, walaupun ada pelanggaran di antara Hakimi dan juga Alif Zakaria sebentar tadi. 2 minit tambahan masa diberikan oleh pelarian untuk aksi di separuh masa yang pertama. Dengan kedudukan menyaksikan Terengganu mendahului KL City 1-0. Dengan dari Ivan Mahmud minit ke-42. Berikan mereka berkelebihan 3-1 secara agregat. Cukup menarik jika Terengganu berjaya mara ke perlawanan akhir, Rudy, kerana Piala Malaysia Final Terengganu menentang JDT, final Liga Juara Piala MFL juga menyaksikan Terengganu 2 dan juga JDT 2 akan membuat perhitungan bagi menentukan juara sulung Piala MFL edisi kali ini. Namun masih lagi ada satu lagi separuh masa, satu lagi babak untuk KL City bangkit, dapatkan 2 jaringan. Rakim Hassan memasuk mencari Ivan Mahmud. Satu lagi turning cuba dilakukan. Cuba Ivan Mahmud. Oh, hampir-hampir. Mujur ada tampanan dari Marcos Zidam. Jika tidak, pastinya Kevin Remendoza menghadapi satu lagi masalah. Ya, satu lagi turning yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud tadi. Kita tahu beliau mempunyai keupayaan menuju kaki kiri beliau. Beliau memilih untuk melakukan rebatan walaupun Sony Nordin sudah pun membuka di sebelah kiri petugas pasukan Kuala Lumpur City. Dua seteru dari Croatia, Marcos Zidam dan juga Ivan Mahmud. Seorang di bahagian serangan, seorang di bahagian pertahanan. Namun ketika ini kemenangan kepada Ivan Mahmud kerana berjaya mendapatkan satu jaringan, berjaya melepasi kawalan Marcos Zidam. Dan begitulah tamat aksi di separuh masa yang pertama. Jaringan dari Ivan Mahmud minit ke-42 memberikan kelebihan satu jaringan untuk Terengganu menamakan aksi di separuh masa yang pertama bagi mereka mendalui 1-0 dan juga set agregatnya mendalui 3-1. Kelebihan 2 jaringan untuk mara ke perlawanan akhir bertemu dengan JDT pada Disember nanti. Jadi begitulah tamat aksi di separuh masa yang pertama. Menyaksikan tuan rumah Terengganu berjaya mendahului KL City 1-0 dengan Ivan Mahmud minit ke-42 untuk memberikan mereka kelebihan yang agak selesa ketika ini. Kembali kita ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Padang untuk meneruskan aksi di separuh masa yang kedua. Lawanan aksi separuh akhir kedua bagi saingan Piala Malaysia 2023 di antara Terengganu dan juga Kuala Lumpur City. Jadi kedudukan di separuh masa pertama berkesudahan dengan 1-0 milik Terengganu. Dengan Ivan Mahmud minit ke-42 memberikan kelebihan kepada mereka. Dan di separuh masa yang kedua ini nampaknya Ryan Lambert sedang bersiap sedia untuk dibawa masuk. Jadi ada pertukaran awal di separuh masa kedua ini dilakukan oleh Nenad Basina, pengendali KL City. Menyaksikan mungkin di bahagian tengah itu ada penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh pasukannya
bagi memberikan saingan kepada Terengganu. 2 gol yang perlu dicari. Cece Kipre juga berada yang akan dibawa masuk ketika ini. Jadi Kipre dan juga Ryan Lambert dibawa masuk. 2 pertukaran yang dilakukan oleh KL City. Jadi Sean Janely gantikan dengan Ryan Lambert. Sebastian Avanzini juga dikeluarkan untuk digantikan dengan Cece Kipre. Cece Kipre nama yang tidak asing lagi. Pernah beraksi bersama dengan Terengganu. Belum bersama dengan Kedah dan kembali bersama dengan Terengganu. Dan setakat ini Cece Kipre boleh diletakkan sebagai harapan. Dia merupakan penjaring terbanyak KL City dalam saingan Piala Malaysia dengan 4 gol. Selain Romain Morales dengan 3 gol. Dan juga Ryan Lambert yang dibawa masuk akan memberikan sedikit kekuatan di bahagian hadapan. Bahagian tengah juga untuk KL City berhadapan dengan Terengganu. Jadi bagi Tomislav mengekalkan kesebelasan yang sama. Lagi keyakinan kepada barisan pemain utamanya. Di Ryan Lambert masuk menggantikan Sean Janely. Sudah dimulakan aksi separuh masa yang kedua. Perlawanan aksi separuh akhir kedua saingan Piala Malaysia 2023 di antara Terengganu dan juga Kuala Lumpur City. Saya langsung kami bawakan dari Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Kung Padak. Dan kita masih lagi bersama dengan Rudy Ramli untuk aksi di separuh masa yang kedua ini. Jadi Rudy, bagaimana anda melihat pertukaran kemasukan Cece Kipre dan juga Ryan Lambert? Ya, dua pertukaran yang dilakukan oleh Kuala Lumpur City. Kita lihat bagaimana Ryan Lambert dan juga Cece Kipre dibawa masuk. Seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, kedua-dua pemain ini perlu dibawa masuk dan hasilnya ya, di awal-awal perlawanan ini kita lihat jurulatih letakkan pemain kedua ini bagi untuk mereka mendapatkan jaringan awal di separuh masa kedua nanti. Jadi KL City terus cuba untuk mendapatkan jaringan utama mereka. Bukanlah tugas yang mudah di separuh masa kedua ini. 2 gol perlu diperolehi. Jika tidak, mereka akan gagal ke perlawanan akhir. Antara Terengganu kelebihan 2 jaringan, pastinya ingin mempertahankan kelebihan itu. Kita lihat KL City khususnya Akram Mahinan. Jadi bagaimana kandingannya bersama dengan Ryan Lambert bahagian tengah. Cece Kipre pastinya akan memberikan sedikit kesukaran kepada Syarul Nizam dan juga Ubaidillah. Syarul Nizam bersama dengan Cece Kipre. Jika Cece menyarung jersey Terengganu. Taran yang dilakukan mencari Kipre. Terus diberikan asakan oleh Ubaidillah. Oh, baik dari Ubaidillah, pemain yang baru usia 20 tahun ini, untuk mengawal pergerakan Cece Kipre. Ya, saya rasa dengan kemasukan Cece Kipre bahagian serangan, mungkin beliau adalah sebagai target man untuk pasukan Kuala Lumpur melakukan serangan. Berbanding di separuh masa pertama, kita lihat banyak bola dimainkan kepada Romain Morales, tapi kali ini kita mengharapkan pemain-pemain Kuala Lumpur City khususnya di bahagian serangan dapat memberikan lebih banyak bola kepada Cece Kipre. Lagi hantaran untuk cuba mendapatkan Hakimi Azim. Diselamatkan oleh Suhaimi. Jauh dari Suhaimi mencari Sonny Norde. Malazizi berikan cabaran kepada Sonny Norde. Taran untuk Sonny Norde. Zozwe meneruskan aksi ketika ini. Ryan Lambert sedikit lewat, namun menjadi kawal semula Romain Morales. Ini dia beraksi di sebelah kiri. Satu antaran dari Paulo Zozwe, ditanduk oleh Ali Zakaria.
Romain Morales, Caca Kipre, peluang untuk Kipre melakukan percubaan dari Kipre. Namun ada tampanan yang berjaya dilakukan oleh pertahanan Terengganu. Untuk satu tangkapan mudah dilakukan oleh Suhaimi Husin. Ya, inilah yang perlu dilakukan oleh pasukan Kuala Lumpur. Kita lihat bagaimana Kipre, beliau berjaya melepaskan rembatan sambil diberikan 3 tekanan oleh pertahanan pasukan Terengganu. Kita tahu beliau mempunyai keupayaan melalui kaki kanan beliau. Kita mengharapkan beliau boleh melakukan sesuatu bagi mendapatkan jaringan awal untuk pasukan Kuala Lumpur City. Habib Harun. Ini Sony Nordin. Alif Zakaria. Untuk Syahrul Nizam. Siapa yang dicari? Angku Nur Syakir ketika ini. Agak jauh dari kawalan kakinya. Berikan kesukaran untuk melakukan kawalan dengan baik oleh Zozwe. Cari Caca Kipre, turning yang baik dari Kipre, terus membuka kepada Hakimi Azim. Cuba masuk ke dalam kawasan penalti, peluang untuk Hakimi. Berhadapan dengan Alif Zakaria, masih lagi Hakimi. Kamal Azizi datang membantu, satu antara menjadi Caca Kipre. Namun berjadi dikeluarkan oleh pertahanan Terengganu. Ini Sony Nordin untuk Ivan Mahmud. Terpaksa ke belakang. Ada ruang ketika ini. Marco Zidam juga sudah naik ke atas. Akram mainan untuk Kipre. Buka kepada Romain Morales. Akram mencari kedudukan rakan. Ini Declan. Ryan Lambert. Ya, dengan kemasukan Kipre dan juga Ryan Lambert, banyak perkara yang positif yang mereka lakukan. Kita lihat bagaimana Kipre melakukan satu turning yang betul baik. Cuba melebarkan di sebelah kanan melalui gerakan yang dilakukan oleh Hakimi. Tapi mungkin antara yang kurang baik yang dilakukan oleh Kamal Azizi sebentar tadi. Oh, baik Hakimi Azim. Kesilapan dan jaringan untuk Kuala Lumpur City. Romain Morales memanfaatkan peluang yang terhidang di hadapan gawang Terengganu. Satu kesilapan dari pertahanan yang terus dimanfaatkan oleh Romain Morales untuk memberikan jaringan pertama buat KL City. Ya, satu gerakan yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Hakimi. Di sini kita lihat bagaimana beliau menggunakan skill individu yang betul baik. Satu antara lintang, tapi tampanan yang cuba dilakukan oleh Ubaidullah. Bola itu terus ke arah Romain Morales dan mudah untuk Romain Morales melakukan tandukan sambil cuba diberikan clearance yang dilakukan oleh Azam Azmi, tapi lewat. Dan ini adalah jaringan yang terbaik yang dilakukan oleh pasukan Kuala Lumpur di awal-awal perlawanan. Romain Morales dengan pertama untuk KL City dan juga jaringan yang keempat buat dirinya dalam saingan Piala Malaysia ini. Jadi kedudukan sudah pun berubah satu sama. Ketika ini Romain Morales menyamakan kedudukan untuk KL City. Jadi aggregate ketika ini adalah 3-2. Satu gol diperlukan untuk KL City mengheret perlawanan ke masa tambahan ataupun sepakan penalti selepas itu. Adakah cerita pada aksi separuh akhir Piala FA akan berulang kembali? Dengan ketika ini pastinya ia tidak rela untuk Terengganu melakukannya sekali lagi. Jadi mereka perlu memperkemaskan permainan. Sony Nordin dirampas kawalannya. Kini Paulo Josue terus mencari Hakimi Azim. Berhadapan dengan Alif Zakaria. Jaya untuk mendapatkan sepakan penjuru. Ya, satu vision yang betul baik yang dilakukan oleh Paulo Josue. Beliau melihat larian yang cuba dilakukan oleh Hakimi. Satu sentuhan yang baik, tetapi beliau cuba untuk memperdayakan Alif Zakaria yang mengawal beliau. Di situlah melihat bagaimana Alif Zakaria melakukan clearance sebentar tadi. Bahkan penjuru dari Paulo Josue. Ditandu oleh Ivan Mahmud. Habib. Hakim tersilap jangkaan.
Harun dari Zakaria. Golakan yang baik dilakukan untuk Engku Nur Syakir dalam kawasan penalti. Jadi sekat di situ oleh Ryan Lambert. Sonny Nordin melepasi Kamal Azizi. Dia masuk dalam kawasan penalti dari Sonny Nordin. Satu tolakan yang menjadi tampan oleh Kamal Azizi untuk sepakan penjuru buat Terengganu. Ya, satu gerakan yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Sonny Nordin. Beliau menggunakan skill individu untuk memperdayakan Kamal Azizi. Pada saya, beliau perlu melakukan hantaran yang cepat untuk menghantar bola di bahagian tengah, kerana ada 2 atau 3 pemain yang cuba ingin menyambut hantaran beliau. Tapi beliau memilih untuk melakukan satu sentuhan terlebih dahulu. Dan selepas itu barulah bola itu terkena main pertahanan pasukan Kuala Lumpur City. Sepakan menjuru untuk Terengganu dari Sonny Nordin. Dia push. Tidak menjadi. Kipri mengejar. Eridon. Sonny Nordin. Balik pada Leridon. Sonny Nordin onside kedudukannya. Peluang untuk Sonny Nordin. Belakang ke tengah. Sekali lagi dihalang oleh pertahanan KL City untuk sepakan penjuru buat Terengganu. Ya, satu lagi gerakan yang menerusi Sonny Nordin di sebelah kiri. Walaupun ramai pemain mendakwa Sonny Nordin berada dalam perukan offside, tapi saya rasa mungkin lebih baik kalau beliau melakukan setback bahagian tengah, kerana ada 2 pemain pasukan Terengganu menunggu hantaran yang beliau lakukan. Kerana penjuru dari Leridon bahagian far post. Tangkapan mudah dari Kevin Ray Mendoza. Terus mencari Paulo Josue. Dipersalahkan Josue kerana mengasari Habib Harun. Ya, satu prestasi yang kurang baik yang cuba dilakukan oleh Jose sebentar tadi. Ambil Habib Harun bijak meletakkan badan beliau di hadapan Paulo Jose. Kita ada menunggu Paulo Jose melanggar saja. Jadi saya rasa satu tindakan yang betul bijak. Baik dari Leridon memintas Ali Zakaria pada Sonny Nordin. Hantaran ke dalam untuk Terengganu. Leridon. Hantaran untuk Norakil. Sonny Nordin ketika dia mencari ruang untuk melakukan percubaan. Masih lagi Sonny Nordin membuka ke tengah untuk Azam Azmi. Selamatkan oleh Kevin Mendoza. Ke atas Azam Azmi untuk membantu barisan serangan. Ya, kali ketiga kita lihat bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Sonny Nordin, dan kali ini beliau melakukan setback kepada Azam Azmi. Di sini kita lihat bagaimana acahan yang cuba dilakukan oleh beliau, dan satu setback tembatan yang kurang baik yang dilakukan oleh Azam Azmi walaupun dibaca dengan kemas. Peluang dari Sonny Nordin. Habib. Lagi Habib. Lampungan ke bahagian far post. Ada tandukan, namun mudah untuk Kevin Mendoza. Bukan yang dilakukan oleh Syakir. Pintas oleh Ryan Lambert. Paulo Josue atas kepada Cece Kipre. Bantu oleh Hakim Azim dan dikeluarkan oleh Syahrul Nizam.
Walaupun posisi membuat keputusan pemain keluarkan pemain jersey nomor 37 Muhammad Hakimi Azhar Wasfi memasukkan pemain jersey nomor 26 Saravanan Tirmoni. Iti Saravanan masuk untuk menggantikan Hakimi Azim. Itu pertukaran yang menarik untuk kita saksikan. Saravanan, pemain yang antara yang menyerlah juga untuk Hull City musim ini. Ya, dengan kemasukan Saravanan sebanyak dapat beliau membantu di bahagian serangan, khususnya di sebelah kanan pasukan Kuala Lumpur City, kerana beliau mempunyai kelajuan individu yang betul baik, boleh memperdayakan pertahanan dan juga beliau boleh menjadikan gol. Mari meneruskan permainan Habib Harun ketika ini untuk Nur Hakim Hassan. Nur Hakim, terus hantarannya dilakukan pula untuk Engku Nur Syakir. Mungkin Dire Mendoza pantas keluar melakukan tangkapan. Tangan tepat kepada Paulo Josue dipintas oleh Ubaidillah. Ini Habib Harun. Untuk Alif Zakaria, Sony Norde, Iridon, Habib. Balik kepada Habib. Belakang untuk Sony Norde. Ivan Mahmud memilih untuk 1-2. Ryan. Dari Ryan Lambert. Berikan cabaran oleh Habib Harun. Akram membuka ke sebelah kiri untuk Declan. Ryan Lambert pada Declan. Ya, ketika ini kesukaran untuk pemain-pemain Kuala Lumpur City untuk bergerak ke hadapan. Dan kita lihat bagaimana bentuk kompaknya di bahagian tengah. Itulah yang menyukakan pemain-pemain mereka untuk melakukan gerakan khususnya di bahagian hadapan. Seandainya pemain-pemain tidak melakukan gerakan, itulah yang menyukarkan mereka untuk menghantar bola ke hadapan. Habib Harun. Cari Engku Nur Syakir. Biasa boleh meneruskan permainan Paulo Josue untuk Cece Kipre. Apa yang mudah dilakukan oleh Suhaimi. Ya, satu gerakan yang betul baik. Jose melihat larian cuba dilakukan oleh Cece Kipre, tetapi hantaran yang sedikit kuat yang membolehkan Suhaimi keluar untuk menangkap bola itu dengan kemas. Paulo Josue. Kali lagi untuk Cece Kipre. Meninggalkan cuba untuk mendapatkan Ryan Lambert, namun sedikit lewat. Habib Harun untuk Terengganu mengasak Nur Hakim Hassan pada Liridon. Terus mencari Sony Norde. Tiba dihalang oleh Saravanan. Alif Zakaria bantu barisan serangan. Habib buka kepada Engku Nur Syakir. Nur Hakim berhadapan dengan Giancarlo. Balik kepada Engku Nur Syakir. Iridon untuk Nur Hakim Hassan. Bijak, namun Giancarlo sempat untuk menolak bola itu keluar. Ya, satu permainan yang betul baik. Kita lihat bagaimana hantaran dan movement yang cuba dilakukan oleh pemain Terengganu. Ada saja pergerakan yang lebih baik. Mengujur, kita lihat bagaimana kawalan ataupun last touch yang cuba dilakukan oleh Giancarlo sebentar tadi memberikan sepakan penjuru kepada Terengganu. Syahmi Zamri sedang bersiap sedia untuk dibawa masuk untuk pertukaran pertama bagi Terengganu. Dia akan menggantikan Engku Nur Syakir. Seorang lagi pemain muda yang cukup berpotensi tinggi untuk Terengganu. Syahmi Zamri yang masuk. Sementara itu Liridon, antaranya peluang untuk Syahmi Zamri ketika ini. Berikan tekanan oleh pertahanan Kuala Lumpur City.
Ridon. Belakang untuk Ivan Mahmud. Masih lagi dalam permainan. Peluang ketika ini Ridon 1-2 bersama dengan Syami Zamri. Jadi sekat. Masih lagi dalam permainan. Namun dipersalahkan Syami Zamri. Ada asakan dilakukan ke atas Kamal Azizi. Namun persembahan yang baik untuk Syami Zamri selepas masuk. Ya, di sini kita bagaimana gerakan 1-2 yang cuba dilakukan oleh Ridon dan juga Syami Zamri. Dan selepas itu kekasaran yang cuba dilakukan oleh Syami Zamri ke atas Kamal Azizi sebentar tadi. Rasa pemain ini perlu diberikan tumpuan oleh pertahanan pasukan Kuala Lumpur City kerana mempunyai pecahan dan juga mungkin pemusnah kerana beliau sudah pun menjadikan 1 gol dalam saingan Piala Malaysia. Ivan Mahmud diberikan cabaran oleh Ryan Lambert, mencari Sonny Nordin berhadapan dengan Kamal Azizi. Jadi ruang untuk melakukan percubaan dari Sonny Nordin ketika ini. Agak lewat dari Sonny Nordin. Masih lagi peluang Nur Hakim Hassan. Dihalang oleh Giancarlo untuk sepakan penjuru bagi Terengganu. Mungkin yang lebih baik peluangnya adalah Sonny Nordin, Rudy. Ya, memang saya rasa Sonny Nordin perlu melepaskan rembatan, tetapi beliau memilih untuk membawa bola terlebih dahulu walaupun diberikan tekanan oleh pertahanan pasukan Kuala Lumpur City. Kita lihat bagaimana Hakim Hassan cuba melakukan comeback. Mujur. Ada tampanan yang cuba dilakukan oleh Giancarlo sebentar tadi. Sepakan penjuru dari Ridon. Cuba mendapatkan Syarul Nizam. Ryan Lambert. Berjaya lepas Romeo Morales. Kesilapan dari Azam Azmi. Ketika ini Romeo Morales terus mencari Kipre. Tenang Habib Harun. Karena percuma diberikan kepada Terengganu. Akram Mainan menjatuhkan Habib. Saya rasa kerugian yang begitu ketara untuk pasukan Kuala Lumpur kerana bola berada di kaki Romeo Morales, tapi hantaran yang kurang cermat yang dilakukan oleh beliau kerana tidak ada mana-mana pemain Terengganu mengawal Cecil Kipri sebentar tadi. Mahmud dari Alif Zakaria. Terus mencari Sonny Nordin. Syami Zamri sudah menanti begitu juga dengan Ivan Mahmud. Peluang untuk Sonny Nordin, agak lewat untuk melakukan tolakan. Baik dari Syami Zamri. Berjaya membuka ruang untuk Habib Harun ketika ini. Ridon untuk Ivan Mahmud. Percubaan Ivan Mahmud. Dua jaringan dari Ivan Mahmud memastikan kelebihan sekali lagi untuk Terengganu marah ke perlawanan akhir. Rembatan yang cukup kencang dari Ivan Mahmud menewaskan Kevin Ray Mendoza buat kali yang kedua, sekaligus jaringan yang ke-8 buat pemain import dari Croatia ini. Di saingan Piala Malaysia buat Terengganu. Satu ledakan yang cukup tepat dan sukar untuk Kevin Ray Mendoza. 2-1 yang cukup penuh ceritanya, Rudy. Ya, memang satu jaringan yang betul baik. Di sini kita lihat satu pressing yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud melalui kaki kiri beliau walaupun ada diberikan tekanan oleh Giancarlo di hadapan beliau. Tapi beliau memilih meletakkan bola di sebelah kanan pintu gol untuk menewaskan Kevin Ray Mendoza. Pada saya ini adalah jaringan yang terbaik yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud dalam saingan Piala Malaysia. Kerana pada saya juga beliau setiap kali perlawanan beliau boleh menjadikan gol untuk pasukan Terengganu. Gol yang ke-8 pribadi buat Ivan Mahmud dalam saingan Piala Malaysia musim ini memberikan kelebihan sekali lagi untuk Terengganu. 2-1 mereka mendalui dan secara agregatnya 4-2. 2 gol berkelebihan. Mainan tinggal 30 minit.
Kena 20 minit untuk lebih kurang untuk ditamatkan. Jadi masih lagi berpeluang KL City. Namun mereka perlu memanfaatkan setiap peluang yang dicipta dengan baik. Irfan Mahmud membuktikan kualiti yang dimilikinya. Percubaan pertama di separuh masa yang kedua terus berjaya untuk mendapatkan jaringan buat Terengganu. 2-1 kedudukan. Habib Harun, tolakan yang baik untuk Suhani Nordin. Sekali lagi mencari ruang untuk Irfan Mahmud mencipta hat-trick. Namun meninggalkan Syamil Zamri juga terlepas. 2 peluang keebasan untuk Terengganu menambah satu lagi jaringan. Namun Irfan terlepas, Syamil Zamri juga terlepas. Kini giliran KL City untuk mendapatkan jaringan pula. Kipre dipatahkan gerakannya. Suhani Nordin. Minit-minit yang cukup mendebarkan untuk kita saksikan dari Terengganu khususnya. Deretan peluang yang dimiliki dalam 3 minit ini. Syamil Zamri terlepas. Jika berjaya untuk mendapatkan jaringan, dia akan menambah jaringan buat jaringan kedua peribadinya dalam saingan Piala Malaysia ini. Ya, satu kerugian untuk pasukan Terengganu menambah jaringan. Kita lihat bagaimana satu antara lintang yang cuba dilakukan oleh Suhani Nordin sebentar tadi gagal disambut dengan betul baik oleh Irfan Mahmud mengusik kaki kanan beliau. Dan selepas itu bola itu datang terus ke arah Syamil Zamri. Tapi mungkin timing yang kurang baik ketika beliau ingin melakukan volley. Dan itulah yang menyebabkan kerugian untuk diri beliau. Yuri Don cari Nur Hakim Hassan. Namun sepakat percuma diberikan kepada KL City. Zidam. Kerap mainan antara jauh mencari Kipre. Kamal Azizi naik ke atas. Zidam untuk Ryan. Buka kepada Declan. Omer Morales. Balik kepada Akram. Ravanan merupakan penjuru untuk Kuala Lumpur City. Ya, baik gerakan daripada Saravanan. Beliau cuba memperdayakan Alif Zakaria sebentar tadi. Dan ketika itu tendangan yang cuba dilakukan, bola itu tertampan memberikan sepakan penjuru. Azim Rezovic sedang bersiap sedia untuk dibawa masuk. Begitu juga dengan Nik Sharif Asifi. Jaring di lawanan separuh pertama. Jadi Nur Hakim akan direhatkan untuk digantikan dengan Nik Sharif Asifi. Dan Azim Rezovic juga dibawa masuk. Peluang hampir-hampir Giancarlo. Giancarlo terlepas peluang untuk menyamakan kedudukan bagi KL City. Sekedar bagaimana tadukan yang cuba dilakukan oleh Giancarlo. Walaupun asakan yang dilakukan pertembungan ataupun pelanggaran, tapi Giancarlo terlebih dahulu melakukan tadukan. Walaupun itu adalah peluang kemasan untuk pasukan Kuala Lumpur. Ke tepat pastinya ada jaringan untuk KL City menjadikan perlawanan yang cukup menarik dan tambah debarannya dalam minit yang terakhir ini.
Mahmud, duri dalam daging untuk KL City malam ini. 2 jaringan. Saksikan jaringan yang kedua dari Ivan Mahmud ini. Ya, satu jaringan begitu baik, satu placing yang memerangkap Kevin Mendoza. Dia meletakkan bola di sebelah kanan pintu pasukan Kuala Lumpur, walaupun ada tekanan yang cuba diberikan, dan saya rasa mungkin Ivan Mahmud melihat ruang yang lebih terbuka luas di sebelah kanan pintu gol, dan itulah yang menyebabkan beliau letakkan bola itu dengan begitu baik sekali. Kaki kiri Ivan Mahmud digawan buat Kevin Mendoza malam ini. Basina, pencaturan yang akan dilakukannya. Giancarlo mengalami sedikit kecederaan. ribu orang penonton yang hadir menyaksikan aksi di Stadium Sultan Mizan malam ini. Mereka pastinya akan gembira dengan keputusan ini, terutamanya penyokong Terengganu, dengan agregat 4-2 untuk mara ke perlawanan akhir. Pun permainan berbaki lebih kurang 15 minit lagi untuk ditamatkan. Ridon untuk Syami Zamri. Alif Zakaria pada Sony Nordi. Balik pada Alif untuk Ivan Mahmud. Menjadi dibaca dengan baik oleh Ryan Lambert untuk melakukan pintasan. Romel untuk Declan. Diberikan cabaran oleh Azam Azmi. Syarif Hasifi masih dalam permainan. Declan untuk Romel. Habib Harun direhatkan untuk digantikan dengan Azim Nekzovic untuk memberikan lebih pertahanan untuk Terengganu. 64% penguasaan berbanding KLC 36. Mereka terus mengasak ketika ini. Ivan Mahmud mencari rakan untuk melakukan tolakan. Ridon pada Alif Zakaria, menjadi pintas oleh Saravanan, mencari Kipre. Berhadapan dengan Azim Rezovi, percaya lepas dari Kipre. Mujur menjadi sekat di situ oleh Azam Azmi. Ambil Alif Zakaria mengalami kecederaan. Ya, di sini kita lihat bagaimana pelanggaran di antara Alif Zakaria dan juga Saravanan sebentar tadi. Lihat bagaimana counter attack yang cuba dilakukan oleh Kuala Lumpur. Gerakan yang cuba dilakukan oleh Cece Kipre, walaupun beliau sudah pun memberdayakan Azim, tapi mujur. Azam Azmi cepat memintas gerakan yang cuba dilakukan oleh Cece Kipre sebentar tadi. Sambil itu Giancarlo juga nampak tidak dapat meneruskan permainan. Tampak seperti dia mengalami kecederaan dan termuntah. Antara aksi insiden yang berlaku Saravanan dan juga Alif Zakaria. Jadi Giancarlo juga terpaksa dipapah keluar ketika ini. Tidak dapat meneruskan aksi. Jadi mungkin tempatnya akan diganti oleh Nazrul Naim ataupun Anwar Ibrahim ataupun Muhammad Fauzi. Saya rasa mungkin juga Kenny Porash mungkin akan dibawa masuk. Pemain ini tidak boleh menyambung perlawanan. Rasa mungkin beliau mengalami pening yang itu ketara untuk diri beliau untuk menyambung perlawanan. Jadi Kenny Porash masuk untuk menggantikan Giancarlo. Jadi
Empat pertukaran pemain sudah pun dilakukan oleh KL City. Ridon untuk Sony Norde. Tangan jauh cuba untuk mendapatkan Nick Sharif Asifi. Muncullah dari Declan. Tepat kepada Kevin Mendoza. Kamal Azizi untuk Saravanan. Terus mencari Kipre dan juga Romain Morales. Ini Akram mainan. Syami Zamri. Baik dari Ivan Mahmud pada Syami Zamri. Jadi ruang ketika ini dari Syami. Dia lepas. Akan yang baik dilakukannya. Pusing mencari rakan. Yang Nur Syakir dan juga Ubedillah naik ke atas. Syakir malah digantikan oleh Syami Zamri. Ivan Mahmud sekali lagi. Dimasukkan. Syami Zamri menggantikan Engku Nur Syakir. Juga Nick Sharif Asifi untuk Rakim Hassan. Impak yang cukup baik. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu rebatan usi kaki kiri. Walaupun bola itu melayang jauh. Saya rasa itulah percubaan yang cuba dicari oleh Ivan Mahmud untuk menjadikan gol hat-trick pada malam ini. Mengeluarkan pemain jersey nomor 25 Muhammad Alif Zakaria, memasukkan pemain jersey nomor 24 Safwan Mazlan, dan mengeluarkan pemain jersey nomor 11 Sony Norde, memasukkan pemain jersey nomor 9 Adisa Faisal. Jadi Terengganu membuat dua lagi pertukaran. Alif Zakaria yang mengalami kecederaan dikeluarkan untuk digantikan dengan Safwan Mazlan, seorang lagi pemain dari skuad Piala MFL Terengganu 2, dan juga Sony Norde direhatkan untuk digantikan dengan Adisa Kraison. Lagi memberikan tenaga baru buat Terengganu. Jadi sudah pun melakukan 5 pertukaran pemain. Adisa akan gandingan bersama dengan Ivan Mahmud di bahagian serangan. Ridon sedang melakukan kawalan. Ubedillah dia naik ke bahagian tengah ketika ini. Azim mengambil tempatnya di bahagian pertahanan. Ubedillah. Ini Ivan Mahmud berhadapan dengan Kamal Azizi. Ruang untuk Nick Sharif Asifi. Pintas oleh Ryan Lambert. Itu Kipre. Lalu berhadapan dengan Azim Rezovic. Saravanan menghidupkan peluang untuk KL City. Paulo Josue mencari ruang untuk melakukan percubaan. Tolakan kepada Kipre. Namun tamparan pertama dari Kipre tidak begitu kemas. Liridon pada Syami Zamri, membuka kepada Azam Azmi yang naik ke atas. Sharif Asifi sudah pun membuka ruang ketika ini untuk Ivan Mahmud, kembali kepada Azam Azmi. Pun kemas lagi Kamal Azizi yang sempat melakukan pintasan. Satu gerakan yang betul baik dilakukan oleh Azam Azmi. Beliau masuk ke dalam, cuba bermain 1-2 bersama Ivan Mahmud, tetapi mungkin first touch yang kurang baik. Beliau melihat Anissa tidak dikawal, tetapi mujur. Kamal Azizi cepat untuk melakukan clearance. Mazlan untuk Syami Zamri. Buka kepada Nick Sharif Asifi. Dipintas oleh Declan dan juga Akram Mahinan. Romain Morales. Akram.
Ini Parash. Untuk Caca Kipre. Ada kekasaran yang berlaku, jadi sepakan percuma untuk KL City. Declan mengalami kecederaan. Ya, ada kekasaran yang dilakukan oleh Nick Sharif Asifi sebentar tadi ke atas Lambert. Sini kita lihat bagaimana asakan, mungkin ada pijakan yang terkena gelanggang kaki Declan Lambert sebentar tadi. Dan sambil itu kita lihat bagaimana Nazrul Naim cuba dibawa masuk untuk menggantikan, saya rasa mungkin Declan Lambert di sebelah kiri. Ataupun Kamal Azizi yang akan keluarkan. Jadi Kamal Azizi dikeluarkan untuk digantikan dengan Nazirun Naim. Pakai dari Paulo Zoswe. Kapan kemas dari Suhaimi Husin. Minit terakhir di separuh masa yang kedua. Terengganu berkelebihan dengan 2-1 ketika ini mendalui. Secara agregatnya 4-2 untuk mara ke perlawanan akhir. Berhadapan dengan Johor Darul Takzim. Juara bertahan. Marco Zidem. Kepada Declan. Dari Safwan Mazlan untuk Ubaidillah pada Nik Sharif Asifi. Akram Mahinan ketika ini untuk Paulo Zoswe. Mana lebih pantas adalah Azam Azmi. Ya, mungkin antara yang sedikit perlahan yang cuba dilakukan oleh Akram Mahinan melihat lari yang cuba dilakukan oleh Paulo Zoswe tadi. Maka penjuru dari Paulo Zoswe dikeluarkan oleh Ivan Mahmud yang sentiasa turun ketika set piece, menghadapi set piece dari pasukan lawan. Ini Ivan Mahmud terus melakukan hantaran jauh untuk mendapatkan Syahmi Zamri. Peluang untuk Syahmi Zamri ketika ini, namun first touch yang sedikit mengecewakan. Mujur dikawal semula oleh Nik Sharif Asifi. Ubaidillah sebenarnya. Ubaidillah untuk Syahmi Zamri. Peluang untuk Syahmi Zamri. Tepat ke arah Kevin Mendoza. Untuk ditolak keluar oleh Kevin Mendoza. Ya, satu ludah yang begitu baik. Kita lihat bagaimana beliau cuba melakukan turning. Dan selepas itu rembat terus ke arah pintu gol. Walaupun bola itu betul-betul berada di hadapan Kevin Mendoza yang cuba menampan saja. Tidak berani untuk menangkap kemas kerana bola itu betul laju yang dilakukan oleh Syahmi Zamri sebentar tadi. Sepakan penjuru untuk Terengganu. Manakah Ridwan akan mengambil sepakan ini? Bila pastinya Ivan Mahmud dan juga Azim Rezovic menanti dalam kawasan penalti. Begitu juga dengan Adisak Kraison. Kita belum nampak aksi dari Adisak Kraison semenjak dia dibawa masuk. Rendah untuk Syahmi Zamri. Ridwan. Hantaran dari Safwan Mazlan. Tuntas oleh Kenny Parash. Declan untuk Roman Morales. Atas dia ambil Marco Zidem. Cari rakan. Rakan yang tidak menjadi, Mujur menjadi kawal semula. Ryan Lambert untuk Paulo Zoswe. Peluang ketika ini untuk KL City. Percubaan Saravanan. Satu situasi kelang kabut dalam kawasan penalti Terengganu. Hampir-hampir dimanfaatkan oleh T. Saravanan.
Ya, satu setback yang cuba dilakukan oleh Paulo Jose, tapi clearance yang diberikan oleh Nizam sebentar tadi. Tetapi pada saya ini adalah peluang kemasan untuk T Saravanan. Dia perlu menahan, mungkin perlu menahan bola itu terlebih dahulu, tapi beliau memilih untuk melakukan rebatan terus ke arah pintu gol, walaupun mungkin ada ketepatan yang baik ketika rebatan itu dilakukan. Ridon mengalami kecederaan. Terengganu sudah kehabisan kota pertukaran pemain kerana sudah melakukan ke-5 pertukaran. Begitu juga dengan Kuala Lumpur City. Zozwe untuk KL City 2021 menculang Piala Malaysia, 2022 ke final Piala AFC, dan 2023 ke final Piala FA. 3 tahun yang boleh katakan cukup baik bagi Kuala Lumpur City. Tambahan masa 5 minit. 5 minit tambahan masa diberikan oleh pengadil untuk aksi di separuh masa yang kedua, dengan menyaksikan Terengganu mendahului Kuala Lumpur City 2-1, dan secara agregatnya mereka mendahului 4-2. 2 gol yang perlu dicari untuk KL City mara ke peringkat final. Jadi Liridon akan dilayangkan kad kuning kerana memperlambatkan permainan. Saya rasa beliau mendakwa perbuatan ataupun yang mengangkat beliau sengaja, tapi kita lihat beliau sengaja menjatuhkan badan beliau. Liridon pastinya lupa yang perlawanan ini disiarkan secara langsung dan detik itu menjadi rakam oleh kamera. Namun tak mengapalah, sudah pun mendahului 2-1 dalam waktu kecederaan ini. Peluang untuk KL City. Ipre sentiasa diberikan bayangan oleh Azim Rezovic. Kami menolak bola keluar selepas menyaksikan Syarul Nizam pula mengalami kejangan otot. Ya, ramai pemain mengalami kecederaan otot di penghujung-hujung perlawanan. Mungkin tempo permainan yang begitu tinggi yang menyebabkan pemain-pemain mengalami kekejangan otot. Jadi apakah tindakan dari pengadil? Ada layangan kad kuning kepada Kenny Parash. Mungkin dia membantah keputusan pengadil. Kenny Parash perlu lebih berhati-hati sebenarnya, kerana sebelum ini dia juga pernah dilayangkan kad merah dalam saingan Piala Malaysia ni, selain daripada Giancarlo. Dua pemain KL City yang pernah dilayangkan kad merah. Sini Ryan Lambert untuk Roman Morales. Peluang untuk Akram, namun Suhaimi pantas untuk melakukan tangkapan. Ya, ketika bola itu dihantar oleh Roman Morales, mungkin miscommunication di antara Naim dan juga Paulo Jose. Sampai kita lihat walaupun Akram Mahinan cuba untuk pergi mendapatkan bola, tapi Suhaimi sudah pun bersedia untuk keluar daripada gawang beliau untuk menangkap kemas. Mazmi untuk Adisak Kraison. Lintas di situ, kini Saravanan untuk KL City. Jadi halang oleh Ivan Mahmud.
akhir permainan di separuh masa yang kedua ini. Ryan, taran untuk Paulo Josue tidak sampai. Ridwan meminta Syamil Zamri, terus umpanan untuk Ivan Mahmud, namun dikejar oleh Declan Lambert. Ya, mungkin saya rasa ketika bola itu dihantar, beliau boleh lari ke hadapan. Liridon, gerakan dari Liridon untuk Ivan Mahmud, dikeluarkan oleh Kenny Parash. Waktu permainan sudah pun tamat ketika ini. Dia akan meniupkan whistle bila masa saja. Syamil Zamri, peluang untuk Syamil Zamri ke tengah, peluang untuk Terengganu menambah jaringan. Nik Sharif Asifi terlepas. Masih lagi peluang untuk Azam Azmi juga terlepas. Dua peluang keemasan untuk Terengganu menambah jaringan dan memastikan tempat mereka di perlawanan akhir. Masih rancang mengasak dari Ubaidillah. Ini mungkin serangan terakhir di waktu kecederaan ini. Isak Craison akan tidak percaya yang jaringan itu tidak berjaya diterjemahkan. Nik Sharif. Sharif Asifi. Azam Azmi berjaya lepas untuk Ivan Mahmud, namun dipintas. Kad kuning yang kedua untuk Kenny Parash. Bermakna dia dilayangkan kad merah buat kali yang kedua dalam saingan Piala Malaysia ini. Kad kuning yang kedua untuk Kenny Parash. Sekaligus kad merah untuk pemain gantian yang masuk menggantikan Giancarlo. Kini KLCT terpaksa menanggung derita untuk bermain 10 pemain. Ya, di sini kita lihat bagaimana off the ball yang cuba dilakukan oleh Kenny Parash. Beliau melakukan pecahannya lewat ke atas Azam Azmi sebentar tadi. Walaupun bola itu sudah pun dihantar kepada Ivan Mahmud, tapi pengadil betul-betul berada di hadapan beliau melihat tindakan yang beliau lakukan sebentar tadi. Dua perlawanan Kenny Parash, dua kad merah. Satu persembahan yang perlu diralusi semula bagi Kenny Parash. Jadi ketika ini sepakat percuma untuk Terengganu. Dari Ivan Mahmud mencari hat-trick. Cubaan dari Ivan Mahmud melambung tinggi. Di sini kita lihat bagaimana satu tendangan yang si kaki kiri walaupun jauh tersasar yang dilakukan oleh Ivan Mahmud sebentar tadi. Dan itulah whistle panjang meramaikan aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Malam ini penyu tidak menangis. Sebaliknya, keraian yang akan diraikan, kemenangan yang akan diraikan untuk perlawanan akhir yang bakal mereka harungi berhadapan dengan Johor Darul Takzim. Jadi Tomislav Trepanda membawa Terengganu ke perlawanan akhir Piala Malaysia 2023. Dua jaringan daripada Ivan Mahmud, minit ke-42 dan minit ke-67 memastikan mereka mara dengan agregat 4-2 mengetepikan Kuala Lumpur. Kekecewaan di separuh akhir Piala FA berjaya ditebus kepada lawan yang sama untuk mereka membuat perhitungan di perlawanan akhir berhadapan dengan JDT pada musim ini. Jadi kejayaan yang cukup manis untuk Terengganu di hadapan 25,000 orang penyokong
di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk meraihkan mereka markah perlawanan akhir. 2-1 dijeras, 2-1 di gong badak. Untuk agregat 4-2, mereka markah perlawanan akhir. Lepas kali terakhir melakukannya pada tahun 2018. Jadi itulah tamat aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak. Terengganu menewaskan Kuala Lumpur City 2-1 untuk marah secara agregat 4-2 ke perlawanan akhir.